Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam sorotan berita dunia Islam. Berikut berita penting dunia Islam sepanjang 16 hingga 22 Jun 2021. Pilihan ketenteraan, pasukan Amerika tinggalkan negara, kumpulan pejuang Iraq. Cristiano Ronaldo mengenepikan Coke, rugi 4 bilion USD. Pengeboman bunuh diri sasarkan kem tentera Somalia. Kemenangan Said Ibrahim Raisi memberi Israel tiada pilihan. Pemimpin kumpulan pejuang terkemuka Iraq menyatakan bahawa pilihan ketenteraan terhadap pasukan Amerika yang ditempatkan di Iraq akan tetap berada di atas meja sepanjang mereka tinggal di negara Arab itu. Setiausaha Agung Gerakan Asaib Ahlil Haq, Qais Khuzali mengeluarkan kenyataan itu pada hari Isnin dengan mengatakan kumpulan pejuang Iraq telah menegaskan berulang kali bahawa selaras dengan undang-undang yang disahkan oleh Parlimen Iraq, pasukan Amerika harus meninggalkan negara itu, lapor televisyen Al-Sumaria. Badan perundangan itu sebulat suara meluluskan undang-undang itu awal tahun lalu setelah serangan drone Amerika membunuh Komandan Kanan Anti Keganasan Iran dan Iraq, Jeneral Qasim Sulaimani dan Abu Mahdi Al-Muhandis berhampiran lapangan terbang antarabangsa Baghdad. Undang-undang itu yang telah mewajibkan penarikan penuh semua pasukan pimpinan Amerika telah membersihkan parlimen ketika pembunuhan tersebut telah menimbulkan sentimen anti-Amerika yang belum pernah terjadi sebelumnya di seluruh negara dan rantau itu. Sejak itu, serangan yang mensasarkan pangkalan Iraq yang menempatkan tentera Amerika serta konvoi logistik yang ditujukan untuk pasukan pimpinan Amerika meningkat dengan kerap. Selagi mana permintaan ini tidak dipenuhi, pasukan Amerika akan menjadi sasaran serangan ketenteraan oleh kumpulan pejuang Iraq di seluruh wilayah di negara ini, kata Khuzali. Hanya pengusiran tentera Amerika yang akan menghentikan kumpulan pejuang daripada menggunakan pilihan ketenteraan, tambahnya. Beberapa jam selepas bintang bola sepak Cristiano Ronaldo mengenepikan 2 botol Coca-Cola untuk sebotol air dalam satu sidang media pra-perlawanan, harga saham jenama minuman itu telah jatuh sebanyak 1.6%. Pada hari Selasa, ketika bintang bola sepak Portugal muncul untuk sidang media menjelang perlawanan Portugal versus Hungary dan melihat 2 botol Coca-Cola di mejanya diletakkan bagi tujuan tajaan untuk Euro 2020. Beliau menjauhkannya dan mengangkat sebotol air sambil mengatakan agua, iaitu air dalam bahasa Portugis dengan muka buntu. Pengertian tersirat terhadap isyarat tersebut adalah jangan minum minuman berkarbonat, sebaliknya carilah air. Walau bagaimanapun, gerak isyarat kecil itu menyebabkan kejatuhan harga saham Coca-Cola yang turun dari $242 bilion menjadi $238 bilion. Sejak itu, Coke mengeluarkan kenyataan yang mengatakan setiap orang berhak atas pilihan minuman mereka dan bahawa setiap orang mempunyai selera dan keperluan yang berbeza, lapor The Sun. Sementara itu, Portugal sebagai juara bertahan telah mengalahkan Hungary dalam perlawanan pembukaan kumpulan F Euro 2020 di bawah kemudi Kapten Ronaldo. Bintang bola sepak berusia 36 tahun itu menjaringkan 2 gol dalam kemenangan Portugal 3-0 ke atas Hungary di Budapest pada Selasa malam. Pada minit ke-87 permainan, Ronaldo memanfaatkan sepakan penalti dengan mencatatkan rekod untuk gol terbanyak sepanjang kariernya dalam kejohanan. Kematian dikhawatiri berlaku dalam serangan yang didakwa dilakukan oleh kumpulan Al-Qaeda yang berpangkalan di Somalia, Al-Shabaab.
Beberapa tentera Somalia terbunuh, sementara yang lain cedera pada hari Jumaat ketika pengeboman bunuh diri berkereta dengan mensasarkan pangkalan tentera di wilayah selatan Shabelle Tengah. Tentera Somalia mengeluarkan kenyataan ringkas setelah serangan itu dengan mendakwa bahawa pasukannya menggagalkan percubaan serangan bunuh diri. Dikatakan pasukan keselamatan telah menembak pengganas yang memandu kenderaan yang penuh dengan bahan letupan sebelum sampai ke pangkalan tentera itu. Kem ini terletak di sekitar Bio-Ade, pinggiran kota Mahade, kira-kira 100 km di utara ibu kota Mogadishu. Kumpulan pengganas yang bersekutu dengan Al-Qaeda Al-Shabaab telah mengaku bertanggungjawab di atas serangan yang dikatakan membunuh lebih daripada 10 tentera. Pada hari Sabtu, Kementerian Dalam Negeri Iran mengisytiharkan Ebrahim Raisi sebagai pemenang pemilihan Presiden negara. Hakim terkemuka itu yang terkenal dengan pandangannya yang sangat konservatif mendapat hampir 62% undi dari keseluruhan jumlah undian. Kemenangan Ebrahim Raisi dalam pemilihan Presiden Iran memberikan Israel tidak ada pilihan selain menyerang program nuklear Iran, lapor saluran 12 Israel yang memetik dari sumber kanan kerajaan. Serangan itu akan memerlukan anggaran dan penempatan semula sumber bumi, kata sumber itu kepada saluran TV sambil menambah bahawa pegawai keselamatan Israel percaya Raisi akan mengambil pandangan garis keras mengenai dasar luar dan nuklear yang didorong oleh pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei. Sebelumnya, Israel berkata masyarakat antarabangsa harus mempunyai keprihatinan serius mengenai Ebrahim Raisi menjadi Presiden Iran. Beberapa pegawai tinggi Israel mengecam keras Presiden terpilih itu dengan Menteri Luar Negeri Yair Lapid menggambarkan Raisi sebagai pelampau yang bertanggungjawab atas kematian ribuan orang Iran. Pemilihannya harus mendorong tekad baru untuk segera menghentikan program nuklear Iran dan menghentikan cita-cita serantau yang merosakkan, tulis Lapid dalam satu kenyataan di Twitter. Israel dan Iran mempunyai hubungan tegang sejak Revolusi Islam 1979 di Tehran. Pada waktu itu, pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Khomeini mengambil sikap anti-Israel yang tajam dan memutuskan semua hubungan dengan jirannya. Selama bertahun-tahun, kedua-dua belah pihak terlibat dalam tindakan tegas tetapi menghindari konflik ketenteraan secara langsung. Hubungan antara kedua-dua pihak semakin merosot disebabkan oleh program nuklear Iran yang dianggap Israel sebagai ancaman eksistensial. Pada tahun 2015, Iran, Britain, China, Perancis, Jerman, Rusia dan Amerika Syarikat menandatangani Pelan Tindakan Komprehensif bersama JCPOA yang lebih dikenali sebagai Perjanjian Nuklear Iran. Di bawah perjanjian itu, Republik Islam Iran membendung program nuklearnya sebagai pertukaran untuk mengangkat sekatan ekonomi dan embargo senjata. Israel sangat menentang JCPOA dengan mantan Perdana Menteri negara itu, Benjamin Netanyahu, berpendapat bahawa kesepakatan itu tidak menyekat jalan Iran untuk mengembangkan bom nuklear, melainkan membuka jalan Iran ke sana. Sekian sorotan berita dunia Islam. Dengarkan kata-kata hikmah ini. Jangan hina permulaan seseorang kerana kita tidak tahu pengakhirannya. Fikirkanlah. Jangan lupa like, share dan subscribe channel Sejagat TV, Kebangkitan Islam Sejagat. Hingga kita jumpa lagi nanti. Assalamualaikum.